Bismillah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita. Allah masih lagi berikan keizinan kepada kita untuk duduk dalam suatu majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah juga memberi kesembuhan kepada rakan-rakan saudara mara kita dan seluruh umat Islam yang ditimpa ujian terkena positif wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga kita sedia maklum bahawa Syekh Dr. Hisham Kamil hafizahullah ta'ala baru-baru ini terlibat dengan kemalangan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang segera kepada beliau dan mudah-mudahan Allah lindungi semua para masyayikh Al-Azhar Syarif daripada sebarang musibah, dan mudah-mudahan kita semua juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab At-Taqirat Saniyah fi Hal Alfaz Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disyarahkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, yang mana beliau mensyarahkan kitab Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa 'ulumi masyayikhina fi daraini amin. Yang mana kita masuk malam ini pengajian atau majlis yang ke-10, iaitu masih lagi bicara pada bait yang keempat berkenaan dengan jenis atau bahagian yang pertama, perbahasan tentang hadis-hadis sahih. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulakan sambungan perbahasan dalam bab ini, maka marilah terlebih dahulu kita membaca ataupun menghafal akan nazam yang disusun oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita menghafalnya dan memahaminya, dan insya-Allah menjadi asas untuk kita mendalami dalam ilmu mustalah hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhimi naqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Baik, itu 4 bait yang telah kita bacakan, dan pada malam ini kita akan mengupas pada bait yang keempat, pada yang terakhir, iaitu mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli. Sebelum ini telah kita huraikan bait yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, maka sambungannya ialah mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, iaitu
bila kita sebut awaluha sahih, maka bahagian pertama yang hendak dibincangkan ialah hadis sahih, iaitu syaratnya ialah mattasal, hendaklah dia bersambung, isnaduhu, sanadnya, walam yusyadza, dan tidak berlaku syadz, dan juga tidak berlaku illah pada hadis tersebut. Dan juga syarat yang seterusnya ialah mestilah hadis tersebut yarwihi adlun, mestilah diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabitun, perawi yang dhabit, yang mutqin, yang begitu memelihara akan hadis-hadisnya, pengriwayatannya, sekiranya dia meriwayat daripada hafazannya, atau menjaga pengriwayatan sekiranya dia meriwayatkan daripada tulisan, daripada kitabnya, an mislihi, daripada mengambil hadis tadi daripada orang yang sepertinya, iaitu adil dan juga dhabit. Dan yang terakhir, An-Nazim menatakan dalam bait ini, iaitu mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, iaitu perawi-perawi ini perawi yang mu'tamad, yang dipercayai, yang dipegang, yang disandarkan pada kedhabitannya, pada kekuatan hafazannya, dan juga pada kekuatan nukilannya dalam penulisannya. Baik, maka di sini qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Baik, bagi yang ada kitab At-Taghirat Saniyah, boleh download dalam internet pun ada dalam bentuk PDF. Baik, boleh tengok pada qaul syarih rahimahullahu ta'ala, mu'tamadun, qauluhu mu'tamadun bi fathil mimi sifatun li dhabitin fi dhabtihi min sadrin lima yumlihi wa naqlihi min kitabihi lima yarwihi. Baik, mu'tamadun iaitu yang dipegang ataupun yang diyakini, yang dipegang, diyakini, dipercayai, yang diiktiraf, maka dibaca dengan fathil mim, difatahkan, dibaca huruf fathah, dibaca dengan baris atas pada huruf mim, mu'tamad, mat, bukan mu'tamid, mu'tamad. Sifatun li dhabit, sifat kepada dhabit. Dan juga ada para ulama menyebutkan dia sebagai ataf, ataf bayan, sebagai perbahasan ilmu bahasa Arab lah. Okey, maka mu'tamad itu ialah sifat kepada dhabit, itu perawi yang menjaga, memelihara akan pengriwayatannya, dari sekiranya meriwayatkan dari segi hafazannya, dan juga menjaga juga dari segi pengriwayatan sekiranya meriwayatkan dengan cara penulisan. Maka disebutkan fi dhabtihi min sadrin, pada kedhabitannya, min sadrin lima yumlihi, daripada dhabit pada dadanya. Telah kita huraikan perbahasan dhabit sadri ini pada pengajian yang lepas. Boleh lihat pada majlis yang ke-9. Maka dia memelihara dalam dadanya bila mana yumli, bila mana dia diriwayatkan, dia mendengar daripada gurunya. Wa naqlihi, dan juga dia ni mu'tamad, dipegang, diyakini, diiktiraf dari segi nakalnya, daripada penulisannya, bila mana dia meriwayatkannya dengan cara penulisan. Baik, mari kita lihat sedikit huraian, jadi terjemahan pada ucapan pada syarih kitab ini, Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala. Baik, bila sebut tadi qauluhu mu'tamadun, bila sebut mu'tamadun dibaca dengan fathil mim, ini panggil kaedah untuk nak mendhabit, kaedah untuk mendhabit ataupun tashkil, meletakkan baris pada kalimah-kalimah yang dalam kitab-kitab Arab. Juga bagi para ulama hadis, mereka sangat memelihara dalam mendhabitkan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila sebut mu'tamad, bila sebut wal mu'tamad, dari segi bahasa ini dia adalah isim maf'ul. Dari segi bahasa Arab lah. Bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, maka dia diambil daripada perkataan, daripada isim maf'ul. Mu'tamad, isim maf'ul, daripada i'tamada, daripada kalimah i'tamada, iaitu maksud mu'tamad ini adalah mu'tarafun, iaitu mereka yang mu'taraf, yang diiktiraf. Disebut dalam bahasa Arab rajulun mu'tamadun, lelaki yang mu'tamad, iaitu mereka lelaki yang yuttaka'u alaih, yang boleh dijadikan sebagai sandaran, sebagai pegangan, sebagai sandaran. Ataupun disebut dalam bahasa Arab syakhsun yu'tamadu alaih,
individu yang yu'tamadu alaih, yang boleh dipegang kepadanya, itu ataupun disebut dalam maksudnya mausuqun bih, itu seorang yang boleh dipercayai, itu maksud mu'tamad. Kalau dalam bahasa kita ni juga sebut mu'tamad kan, muktamad. Ini pendapat yang muktamad, pendapat yang boleh dipegang, pendapat yang boleh dijadikan sebagai sandaran. Maka lebih kurang juga itu maksud mu'tamad, disebut disandarkan kepada dhabit tadi. Baik. Juga disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Al-Athir Al-Jazari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 630 Hijrah, dalam kitab Jami' Al-Usul, maka beliau menyebutkan bahawa dhabit ini ada tarafan, ada dua aspek penting dalam dhabit ini. Wadhabtu lahu tarfan. Yang pertama, al-ilmu 'inda as-sama', iaitu ilmu ketika mendengar akan pengriwayatan tersebut. Ilmu ketika kita mendengar, kena mengetahui tentang apa yang kita dengar. Al-ilmu 'inda as-sama'. Tak boleh semata-mata dengar saja, tapi kena ada ilmu, ini kefahaman terhadap apa yang kita dengar. Yang kedua ialah wal hifdzu ba'da al-ilmi 'inda at-takallum, iaitu kena hifz, kena hafaz, memelihara, menghafaz ataupun memelihara selepas dia mendapat ilmu tersebut, ketika mana indat takallum, ketika mana hendak memperkatakan, hendak menyampaikan ilmu tersebut, maka dia juga memelihara akan ilmu tadi agar tidak salah. Maka itu dipanggil dhabit. Yang pertama tadi al-ilmu 'inda as-sama', yang kedua ialah al-hifdzu ba'da al-ilmi 'inda at-takallum. Jadi kata Al-Imam Ibnu Al-Athir Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, maka kalaulah seseorang itu mendengar, dia mendengar ilmu tetapi dia tidak memahami, tidak mengetahui, tidak memahami, ataupun lam yafham, tidak memahami ilmu tersebut, lam yakun dhabitan, maka ia tidak boleh menjadi seorang yang dhabit. Dan demikian juga sekiranya syak, berlaku syak, berlaku ragu-ragu, keraguan dalam hafazan, dalam hafalannya, dalam hafazannya, dalam penjagaan ilmunya itu, ataupun ragu-ragu ketika mendengar ilmu dan ketika mendengar pengriwayatan tersebut, maka demikian juga lam yakun dhabitan, dia tidak menjadi seorang yang dhabit. Baik, sebab itulah kata para ulama, hafazan ini, dhabit ataupun hafazan ini, penjagaan ini merupakan satu ra'su mal mushtaghil bi ilmi al-hadis war riwayah, suatu modal yang sangat berharga ataupun modal penting bagi orang yang hendak mendalami ilmu hadis dan juga pengriwayatan. Jadi soalan nak menuntut ilmu ni memerlukan kepada kesungguhan dan kekuatan pada hafazan, pada penjagaan ilmu tersebut. Dan sebab itulah Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala wafat tahun 211 Hijrah. Maka beliau menasyidkan ataupun melantunkan syair yang menyebut laisa bi'ilmin ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Kan? Bukanlah ilmu itu apa-apa yang terdapat pada qimatru ni, ialah apa yang memelihara akan buku. Makna ilmu itu bukanlah apa yang terkandung dalam buku semata-mata. Mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Adapun ilmu itu ialah apa-apa yang terdapat dalam dada-dada seseorang. Baik, maknanya para ulama kita, para sahabat Nabi, para tabi'in, maka mereka sangat memelihara akan ilmu yang mereka pelajari daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian para tabi'in, mereka memelihara, menghafaz ilmu-ilmu dalam dada-dada mereka ini yang mereka dapat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebab itulah generasi salafus salih, para sahabat, para tabi'in, maka masya-Allah, maka keilmuan mereka begitu sangat hebat kerana semuanya terangkum dalam ilmu itu, terangkum dalam dada para salafus salih. Sebab itulah para ulama, antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau menyifatkan bahawa para sahabat dan juga tabi'in ini sebagai khazainil ilm, sebagai khazainil ilm, khazanah ilmu. Kerana ketika itu mereka memanglah kurang dalam penulisan, maka kesemua ilmu ini terdapat dalam dada-dada para sahabat dan juga para tabi'in. Boleh rujuk dalam kitab Tazkiratul Huffaz,
yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sebab itulah para ulama ini berpegang dengan al-hifz, dhabit ini, kekuatan hafazan ini merupakan ciri-ciri yang terpenting bagi para muhaddithin. Sebab itulah para ulama, kibar ulama hadis, mereka melaqab atau menggelarkan seorang ulama, seorang ilmuwan yang mempunyai kekuatan hafazan yang hebat dalam ilmu hadis disebut sebagai fulanun hafiz. Seorang itu seorang yang hafiz, memang dia memelihara, mutqin, bersungguh-sungguh, dan dia sedar yaqadhah apa yang dia dengar, dan dia pelihara sehinggalah bila sampai masa dia nak menyampaikan ilmu tersebut, maka dia sampai dengan terbaik, maka tidak berlaku kesalahan dalam penyampaian ilmu tersebut. Itu dipanggil fulanun hafiz. Kalau zaman kita hari ini panggil juga hafiz, tapi hafiz itu hafiz al-Quran. Berbeza dengan para salafus salih terdahululah. Sebab itulah para ulama mengarang kitab-kitab untuk menceritakan tentang para ulama yang tergolong dalam golongan huffaz ini. Antaranya adalah kitab yang ditulis tentang Tazkiratul Huffaz. Tazkiratul Huffaz yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Tahir Al-Qaisarani yang wafat tahun 507 Hijrah. Demikian juga Imam Az-Zahabi mengarang kitab Tazkiratul Huffaz, menceritakan tentang senarai golongan para ulama yang tergolong dalam golongan huffaz ini. Dan demikian juga Imam Sayuti mengarang kitab Tabaqat Al-Huffaz, tentang siapakah mereka yang tergolong dalam golongan yang huffaz ini. Bahkan seorang tabi'in yang agung, tabi'in jalil, Amir Asy-Sya'bi, beliau pernah mengungkapkan, ma katabtu sauda, aku tidak pernah menulis menggunakan pena hitam, dakwat fi bayda, pada helaian putih, yakni pada kertas, sesuatu pun. Wala haddathani rajulun bihadithin fahbabtu an yu'idahu qat. Maka tidaklah diceritakan pada aku seorang tentang hadis, melainkan aku akan menyukainya untuk mengulang-ulanginya, menghafaznya, untuk menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kelebihan para salafus salih lah. Maka mereka tidak menulis, tapi mereka menghafaz, memeliharanya dalam dada-dada para ulama ini. Dan demikian juga Imam Ibn Sirin juga menyebut, la wallahi ma katabtu hadithan qat. Imam Ibn Sirin juga mengatakan tidak pernah beliau menulis hadis, tapi beliau menghafaz akan hadis-hadis Nabi. Allah. Jadi kita ni tak bolehlah nak ikut mereka ni, maka kena tulis. Untuk kita nak menghafal, mesti diikat ilmu ini dengan penulisan. Baik. Dan juga kalau dilihatkan ramai para huffaz ini, para ulama hadis ini, mereka juga menghafaz apa yang mereka tulis. Ada yang menghafaz tanpa menulis, dan ada yang menulis dan dia menghafaz apa yang dia tulis dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinakalkan daripada Ishaq ibnu Rahuyah. Dibacaannya kalau jumpa Ishaq ibnu Rahuyah, ra alif ha waw ya ha, maka dibaca Rahuyah bagi uruf para muhaddithin. Kalau ada juga dibaca sebagai Ishaq bin Rahawih. Mungkin ahli lughah membacanya begitu, macam baca Sibawih. Tetapi Ishaq bin Rahuyah itu dibaca Rahuyah, itu menurut uruf para muhaddithin, dibaca dengan Rahuyah. Baik. Maka beliau menyebutkan bahawa ka'anni anzur ila 70,000 hadis min kitabi. Seolah-olah aku melihat bila dia menghafaz itu, maka bila dia membacakan hadis tersebut, seolah dia seperti melihat akan 70,000 hadis yang terdapat dalam kitabnya. Masya Allah. Beliau menghafaz hadis dan beliau berkata seolah-olah bila beliau membaca hadis itu, seolah beliau seperti melihat di atas kitab yang beliau tulis akan 70,000 hadis tersebut. Masya Allah, ini kekuatan hafazan para ulama, akan kedhabitan para ulama ini. Dan demikian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala juga menghafaz semua hadis yang beliau tulis. Dan kitab musnad, Masya Allah, banyak tu. Maka semua itu dihafaz oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik.
Jadi itu nak nyatakan tentang bagaimana kedhabitan para ulama dalam menghafaz dalam dada mereka. Sebab itulah kata guru kami Syekh Syekhuna Al-Murabbi Maulana Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizahullah taala, bahawa al-ilmu fi sudurir rijal. Maka hakikat ilmu itu sebenarnya berada dalam dada-dada para ulama. Adapun yang terdapat dalam penulisan para ulama, adapun yang ditulis itu al-maktub, benda yang ditulis itu merupakan ramzun, merupakan hanya simbol, khulasah ataupun simbol yang ilmu yang terdapat dalam dada mereka. Hakikatnya kesemua ilmu itu berada dalam dada para ulama. Maka yang kitab itu, buku yang mereka tulis itu hanyalah terjemahan ataupun rumusan ilmu yang terdapat dalam dada mereka. Maka nak memahami kitab itu, maka mestilah berguru dengan para ulama, dan para ulama berguru dengan para ulama dengan gurunya, dan berguru dengan gurunya seterusnya sehinggalah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dapat dipastikan akan kesahihan ilmu yang dipelajari dalam bidang ilmu syariah ini. Baik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah beri kita akan peluang untuk berguru dengan para guru-guru yang berguru dengan guru-guru mereka sehingga bersambung sanad kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian bila sebut dalam syarah tadi menyebutkan, tadi kalau sebut tentang dhabit pada hafazannya, pada dada mereka, yang disebutkan tadi wa naqlihi min kitabihi lima yarwihi, maka hendaklah mu'tamad, hendaklah perawi hadis sahih ini mestilah mu'tamad, mestilah dipercayai, diiktiraf akan dhabitnya sekiranya pada nakalnya, pada nukilannya, sekiranya dia menukilkan daripada bukunya terhadap apa yang dia riwayatkan daripada gurunya. Maka hendaklah perawi yang dhabit itu dhabit pada sadri dan dhabit pada kitabnya yang mu'tamad. Dan sebab itulah berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, laulal kitabu ma hafizna, kalau bukanlah disebabkan dengan penulisan ini maka takkan terhafaz kita ni akan ilmu. Maka perlu ditulis, maka juga perlu dihafaz akan apa yang ditulis. Baik, bila dibincangkan juga tentang perbahasan tentang penulisan hadis ataupun penulisan para ulama dalam tawthiq an-nusus ini, dalam nak mengesahkan nas-nas hadis yang diriwayatkan, maka kita lihat di sana terdapat juhud, kesungguhan para ulama dalam penulisan hadis ini, dalam nak mentawthiq, dalam nak mengesahkan nas ini. Hadis tersebut adalah diriwayat daripada gurunya sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyatakan kepada kita, maka seorang katibul hadis, seorang penulis hadis itu, maka mestilah bersungguh-sungguh dalam mendhabitkan, dalam menulis, dalam meletakkan baris, dan demikian meletakkan titik pada tulisan-tulisan nas-nas yang hendak ditulis itu, supaya tidak berlaku kesamaran dalam penulisan hadis. Dalam penulisan hadis, dalam juga pengriwayatan nanti, sekiranya hendak meriwayatkan dengan cara dia membaca daripada tulisannya, supaya tidak berlaku kesamaran dan juga tidak berlaku kesilapan dalam pengriwayatan hadis. Maka para ulama begitu memelihara dalam penulisan hadis. Dalam menghafaz pun menjaga, dalam menulis pun juga menjaga akan pengriwayatan hadis. Jadi bila menjaga akan penulisan ini, menjaga syakl, menjaga baris, harakat, baris atas, baris bawah, baris depan, menjaga juga kedudukan i'rabnya dan juga huruf-hurufnya juga dijaga. Dan demikian juga para ulama juga memelihara termasuk nuqtah, nuqat ataupun nuqtah, titik pun. Para ulama hadis mengambil berat soal titik-titik dalam kalimah, dalam huruf-huruf, menulis huruf-huruf dalam menulis hadis Nabi. Iaitu dengan menjelaskan huruf ba dengan huruf ta, maka ba titiknya satu, maka ta titiknya dua titiknya, sa titiknya tiga titiknya. Demikian huruf ha dengan huruf kha nak beza, maka ada titiknya. Maka para ulama sangat mengambil berat soal titik pada huruf-huruf
yang hendak menulis akan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, seorang faqih Asy-Syam dan seorang muhaddis, pernah mengungkapkan kepada kita, nurul kitab i'jamuh. Nurul kitab i'jamuh, iaitu cahaya kitab itu ialah pada i'jam. I'jam itu apa? Nuqat, iaitu titik pada kitab tersebut. Baik. Bahkan juga Al-Imam Abu Amru Ibn Salah rahimahullahu ta'ala juga menyebut tentang suatu perkara yang sangat menarik dalam bab menjaga akan titik nuktah pada huruf ini. Antara yang disebutkan ialah bahawa sesungguhnya orang Nasrani mereka menjadi kafir disebabkan lafaz yang mereka salah dalam meletakkan titik pada lafaz tersebut, dan meletakkan baris yang salah pada lafaz dalam penulisan kitab, dalam kitab mereka. Ini kitab Injil lah barangkali, kitab Injil. Maka qala Allah fil Injil, Allah berfirman dalam kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, anta nabiyyi walladtuka minal batul. Jadi Allah kata, anta nabiyyi, kamu adalah nabiku, adalah nabi utusanku, dan kamu dilahirkan daripada seorang wanita al-batul, iaitu Maryam, Maryam alaihassalam. Lalu para Nasrani ini membuat penyelewengan pada tulisan tadi dengan mengatakan, dengan menukar kepada anta bunayya. Tadi nabiyyi asalnya, tapi ditukar kepada bunayya, kamu adalah anakku. Kan dah berubah makna. Mengubah makna, bila titik berubah maka berubahlah makna dengan diubahkan sedemikian. Maka menjadi kafir dengan sebab titik sahaja diubah oleh mereka. Bahkan disebutkan juga kepada kita, antara fitnah terawal dalam Islam yang berlaku sebabnya ialah ketika mana fitnah pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila mana dia menulis suatu surat, suatu risalah yang dihantar kepada gubernur di Mesir. Bukan, dia tulis satu risalah ketika mana hendak dia mengutuskan seorang gubernur ke Mesir dengan menulis idza ja'akum faqbaluhu. Dia tulis kepada orang di Mesir, bila datang utusan ini maka faqbaluhu, maka hendaklah kamu terima akan utusan ini. Faqbalu, qaf ba lam waw ha. Lalu surat tersebut telah ditukar ataupun diubah menjadi faqtulu. Fa tadi faqbalu, maka fa alif qaf ba lam waw ha. Maka bila ditukar kepada titiknya faqtulu fa alif qaf ta lam waw ha, maka maksudnya menjadi bunuh. Kan? Maka itu disebabkan titik boleh menyebabkan kesalahan yang besar. Baik. Dan sebab itulah para ulama, jumhur para ulama sangat menitik beratkan soal meletakkan baris pada kalimah-kalimah yang mungkin menimbulkan keraguan, yang muskil. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, innama yushkal ma yushkil. Hanya sahaja diletakkan baris pada perkataan yang muskil, yang mungkin ada keraguan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan yushkal jami', bahkan hendaklah dibaris kesemuanya. Dalam nusus-nusus syarak ini maka dibariskan kesemuanya. Dan demikian juga dibenarkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Sebab untuk orang yang mula nak mempelajari ilmu ini, yang tidak mendalami dalam ilmu-ilmu Islam, dalam ilmu syarak, maka mungkin dia tak boleh beza antara baris yang perlu yang susah dengan baris yang mungkin ada kemuskilan, yang ada masalah dalam nak memahami akan kalimah-kalimah tersebut. Jadi sebab itulah perlu untuk dipelihara akan baris dan juga titik-titik dalam penulisan nusus-nusus syarak. Bahkan para ulama bukan sekadar hanya membaris pada
matan kitab tersebut, bahkan pada hawashi, pada hasyiah, pada huraian pada kitab, pada matan tersebut juga kadang-kadang diletakkan kaedah dhabit, kaedah untuk nak tashkil, macam disebutkan tadi oleh Syekh Hasan Mashar, kan dibacakan bi fathil mim, diletakkan baris fathah pada huruf mim, maka itu nak menunjukkan cara untuk mendhabit akan kalimah-kalimah tadi. Dan kenapa tak dibiarkan saja baris di atas saja? Kenapa kena buat hasyiah juga ataupun huraian tadi, dinyatakan juga cara membacanya? Kadang-kadang mungkin bila baris pada matan hadis tadi, maka mungkin jaraknya mungkin dekat, kata para ulama, mungkin tersalah nak membaca nanti termasuk pada baris yang ke bawahnya lebih dekat, jadi menyebabkan mungkin kesamaran, maka dibuat juga cara dhabit pada hasyiah atau pada huraian kitab. Ini nak kata kesungguhan para ulama dalam nak memastikan akan tawthiq an-nusus, dalam nak memastikan kesahihan nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Khair. Jadi habis di situ tentang perbahasan dinyatakan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi kita seterusnya kata syarih rahimahullahu taala. Qala syarih rahimahullahu taala, sambungan daripada perbahasan tadi, maka kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, fa'ulima anna as-sahiha li dhatihi ma jama'a syurutan khamsatan. Baik, maka diketahuilah bahawasanya hadis sahih li dzatih ialah ma jama'a, itu hadis apa-apa ataupun hadis jama'a, hadis yang terhimpun padanya syurutan khamsah, hadis yang terhimpun padanya syarat-syarat yang 5. Maka ini Syekh Hasan Al-Mashad membuat kesimpulan, membuat rumusan daripada 4 bait yang telah dinukilkan oleh nazim rahimahullahu taala. Maka beliau menyebut sahih li zatih, kan kita bincang baru ni, sahih terbagi kepada 2, sahih li zatih dengan sahih li ghairih. Maka li zatih ini, sahih li zatih ini sahih dengan zatnya. Dia sahih kerana kekuatan pada zatnya. Ialah bila mana dia terhimpun padanya akan 5 syarat-syarat ini. Apa syarat-syaratnya? Kata syarih, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, yang pertama ialah ittisal as-sanad. Ittisal as-sanad, mestilah bersambung sanadnya daripada awal sanad sehinggalah ke akhir sanad. Awal sanad bermula pada guru kepada pengarang kitab. Kalau Imam Bukhari, maka gurunya itu adalah awal sanad sehinggalah sampai ke penghujung sanad. Kalau pengarang kitab itu ialah Imam Muslim, maka guru Imam Muslim itulah awal sanad. Maka hendaklah bersambung sanad daripada guru Imam Muslim sehinggalah sampai ke penghujung sanad. Sekiranya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersambung sanad rantaiannya. Maksudnya setiap perawi mengambil hadis daripada gurunya dan perawi itu mengambil daripada gurunya sehinggalah sampai kepada akhir sanad. Sekiranya sampai kepada baginda Nabi, maka akhir sanad itu ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang pertama, ittisalus sanad. Yang keduanya ialah salamatan minasyudzuz. Mestilah selamat terpelihara daripada berlakunya syadz. Itu selamat yang terpelihara daripada berlakunya syadz. Telah kita huraikan sebelum ini bahawa syadz itu ialah suatu pengriwayatan seorang thiqah yang menyalahi akan pengriwayatan yang lebih thiqah daripada dia. Maka itu dipanggil syadz. Berlakunya syadz. Maka syarat yang kedua ialah mesti selamat daripada berlakunya syadz dalam pengriwayatan hadis tersebut. Dan syarat yang ketiga, kata syarih rahimahullahu taala, wassalamata minal illatil qadihah, hendaklah selamat terpelihara daripada berlakunya illah al-qadihah, daripada berlakunya illah kalau terjemah bahasa cacat. Kan cacat
yang qadihah, yang buruk. Tapi maksud di sini ialah sebab, selamat daripada sesuatu sebab yang tersembunyi, sababun khafi, kata para ulama. Illah ni ialah sababun khafi, sebab yang tersembunyi, yang tersembunyi, yang mana boleh menjejaskan akan kesahihan sesuatu hadis, yang mana pada zahirnya nampak macam selamat, tapi bila adanya sebab tersembunyi ini, maka ia menjejaskan kesahihan sesuatu hadis. Nanti kita akan bahas lebih panjang dalam bab hadis mu'al ataupun hadis mu'allal ataupun hadis ma'lul nanti, insya-Allah. Demikian juga syadz tadi, kita akan bincang lebih panjang dalam perbahasan hadis syadz nanti. Baik, dah 3 syarat untuk menjadi hadis sahih li zatih. Dan syarat yang keempat ialah wa an yakuna kullun min ruwatihi adla riwayatin wa dhabitan. Hendaklah setiap perawi itu meriwayatkan daripada perawi yang adil dari segi pengriwayatan, dan juga dhabit juga dalam pengriwayatannya. Maka itu ada 2 syarat di situ. Maka syarat yang keempat ialah hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang adil, daripada perawi yang adil sehinggalah sampai ke penghujung sanad. Dan yang kedua hendaklah, yang kelima ataupun yang kelima tadi hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, daripada perawi yang dhabit sepertinya sehinggalah sampai ke penghujung sanad. Jadi ini 5 syarat untuk menjadikan sesuatu hadis itu hadis yang sahih li dzati, hadis yang sahih, yang kuat pada zatnya, yang sahih, yang sihat, yang kuat, yang kukuh pada zatnya. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai hadis yang merangkumi akan a'la sifatil qabul, hadis yang merangkumi sifat qabul yang paling tinggi sekali. Itu hadis sahih li dzati, dia ada sifat qabul yang paling tinggi. Sebab cukup 5 syarat tadi. Maka dipanggil a'la sifat al-qabul. Adapun hadis sahih li ghairi, hadis sahih li ghairi, sahih tapi dia sahih bukan sebab zat dia, tapi dia sahih disebabkan ada faktor lain. Ada perkara lain yang menyokongnya, yang membuatkan dia menjadi hadis sahih li ghairi. Maka kata para ulama, sahih li ghairi ini ialah hadis hasan li zatih, hadis darjat yang kedua selepas sahih ialah hasan. Maka hasan li zatih ini, maka dia adalah hadis hasan li zatih, yang mana syaratnya seperti hadis sahih tetapi berbeza pada syarat dhabit perawi. Maka dhabit perawi hasan li zatih dia agak kurang berbanding dengan sahih li zatih. Maka hasan li zatih dhabitnya kurang. Kalau hasan sahih li ghairi, dhabitnya tam, sempurna. Tapi dhabit pada hasan li zatih dia ada kurang. Dia naqis ataupun khiffah ataupun khafif, ringan kedhabitan, kekuatan hafazan perawinya. Tetapi hadis hasan li zatih ini maka dikuatkan. Maka dia dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain, turuk ataupun tariq, turuk jamak kepada tariq, jalan-jalan ataupun sanad-sanad yang lain yang menyokong pengriwayatan hadis tadi, maka mengangkat darjatnya daripada hasan li zatih kepada sahih li ghairi. Itu kaedah para ulama, kaedah taqwiyah, kaedah dalam memperkuatkan hadis. Dia ada dipanggil kaedah dalam mutaba'at ataupun mutaba'ah. Cuba dia meneliti turuk-turuk hadis, meneliti, mengkaji hadis itu ada berapa turuk hadis yang dalam meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Jadi itu dipanggil sahih li ghairi, yang asalnya ialah hasan li zatih, maka disebabkan ada riwayat lain yang menyokongnya, maka memperkukuhkan hadis hasan li zatih, maka ia bertukar daripada hasan li zatih menjadi hukum ataupun darjat statusnya sebagai sahih li ghairi. Baik. Kemudian syarih menyebutkan sebagai contohnya, sebagai contoh hadis sahih ini, maka syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala menaqalkan mithaluhu ma rawahu al-Bukhari min tariq al-A'raj
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Baik. Maka Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala mendatangkan contoh akan hadis sahih. Maka beliau menakalkan daripada pengriwayatan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari yang mana kita sedia maklum, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, seorang imam muhaddis, imam ahli hadis pada zamannya, kan, bahkan juga para ulama memujinya. Ibnu Khuzaimah menyebut kepada kita, tidak ada seseorang pun tahta adimis sama, di bawah langit ini, seorang yang a'lam, yang lebih alim dalam hadis daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ibnu Khuzaimah memuji, bukan puji saja-saja, memang tahqiq membenarkan akan keilmuan Imam Al-Bukhari dari segi keilmuan dalam bidang hadis, dalam menghimpunkan hadis Nabi dan mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan demikian juga Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala mengungkapkan juga ucapannya, tidak aku lihat seorang pun di Iraq dan juga di Khurasan dalam mengetahui makna ilal dan juga tarikh ruah, tarikh ataupun sejarah perawi-perawi hadis dan ma'rifatul asanid, dalam mengetahui sanad-sanad hadis, yang lebih alim berbanding dengan Muhammad bin Ismail. Maka tidak ada orang yang paling alim dalam mengetahui ilmu tentang ilal, tarikh dan juga ma'rifatul asanid melainkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyatakan Imam Bukhari ini adalah jabalul hifz, gunung dalam menghafaz, dalam keilmuan hadis. Imamud dunya fi fiqh al-hadis, sebagai imam di dunia ini dalam ilmu fiqh al-hadis. Itu dalam kitab Sahih Bukhari ini, maka fiqh hadisnya itu sangat hebat. Fiqh hadis ini diletakkan, dan juga terjemah hadis, terjemah bab, maka diletakkan tajuk bab dan hadis. Maka Imam Bukhari meletak sendiri terjemah pada bab bagi hadis yang hendak dinakalkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi Imam Bukhari ini wafat tahun 256 Hijrah, dan beliau mengarang kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu nama panjang bagi kitab Sahih Imam Bukhari yang kita sebut selama ni Sahih Al-Bukhari, ya, kan, kitab Jami' Sahih, Sahih Bukhari. Kita sebut nama ringkas sahaja, tapi nama yang sebenar bagi kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari ialah tadi Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Demikian disebutkan oleh para ulama. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, guru kepada guru kami, mengungkapkan inilah nama kitab yang sahih dinisbahkan kepada Imam Al-Bukhari. Kitab Sahih Imam Bukhari inilah nama yang paling tepat sekali. Ada yang meletakkan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, dia terbalik. Maka yang betul ialah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Itu jami' kitab yang menghimpunkan Al-Musnad, yang bersambung sanadnya, yang sahih ke semua hadis-hadisnya. Al-Mukhtasar sebagai suatu ringkasan, mukhtasar, ringkasan daripada umur, daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunan-sunan, itu sunnah-sunnah Nabi, dan juga melibatkan hari-hari yang melibatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menggambarkan bahawa kitab Sahih Imam Al-Bukhari ini maka adalah pilihan, petikan yang dipilih oleh Imam Bukhari untuk memuatkan sebahagian hadis-hadis sahih. Maka banyak lagi hadis sahih yang ditinggalkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan kitab Imam Bukhari adalah kitab yang pertama yang menghimpunkan hadis-hadis sahih. Sebelum ini
ada kitab hadis tapi ia bercampur antara hadis sahih dengan hadis hasan dan juga hadis-hadis dhaif. Kitab Muwatta Imam Malik juga antara kitab yang adanya hadis sahih tapi dalamnya juga terdapat hadis-hadis yang mursal, ada hadis-hadis yang balaghah, hadis yang dalamnya itu sanadnya secara balaghah, saya disampaikan kepada kami, maka di sanad tidak berlaku musnad, hadis yang musnad, hadis yang bersambung sanadnya dalam kitab Muwatta. Namun tidak menafikan dalam kitab Muwatta juga ada hadis-hadis sahih. Tetapi kitab Sahih Imam Bukhari yang semata-mata menghimpunkan hadis-hadis sahih, maka Imam Bukhari lah pelopor pertama dalam menghimpunkan hadis-hadis sahih. Baik, jadi Syekh Hasan Mashhad mendatangkan misal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari min tariq, daripada jalan. Min tariq, ini jalan dari segi bahasa sabil, maka dari segi istilah maksud sanad lah. Maka dibawa contoh hadis daripada riwayat Imam Bukhari dengan jalan Al-A'raj, min tariq Al-A'raj, dengan sanad Al-A'raj daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan kan, min tariq Al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dalam syarah tadi terus dinaqalkan daripada A'raj daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia ada sanad yang penuhnya. Syekh Hasan Al-Mashhad tidak mendatangkan sanad yang penuh. Beliau membuat ringkasan ma rawahul Bukhari min tariqil Al-A'raj. Sebab Imam Bukhari bukan boleh mengambil terus daripada A'raj. Kan? Maka di sana ada guru Imam Bukhari. Daripada gurunya sehingga sampai kepada Al-A'raj, sehingga sampai kepada Abi Hurairah, sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kena faham disebut tariqil A'raj, maka dengan sanad Imam Bukhari yang bersambung sehingga sampai kepada Al-A'raj. Baik, jadi sanad yang sebenarnya bagaimana? Maka bila kita buka kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Mashhad tadi sebagai contoh, kita boleh buka dalam kitab Sahih Imam Bukhari, buka kitab tentang Kitabul Jum'ah, kitab tentang hari Jumaat, pada bab as-siwak yaumul Jum'ah, bab bersiwak pada hari Jumaat, hadis nombor 887. Juga boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, juga dalam kitab Sahih Imam Bukhari boleh jumpa akan hadis ini. Baik, dalam sanad ini maka dinakalkan yang sanad yang penuhnya, maka daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah wa anhu bihi qal. Ini bila kita nak baca hadis daripada kitab-kitab para ulama, maka kita hendaklah membacakannya dengan sebutan wa anhu bihi qal ataupun wa ilaihi wa anhu bihi qal, wa anhu bihi qal, daripada sanadnya sanad Imam Bukhari lah. Bila kita tak baca tentang sanad Imam Bukhari, tak boleh kita kata qala Imam Bukhari, sebab kita bukan mengambil sanad daripada Imam Al-Bukhari, kan? Maka kita nak baca ni lah sanad Imam Bukhari, maka kita membaca wa anhu bihi qal. Ini sebagai adab kita dengan sanad para ulama. Baik. Wa anhu bihi qal, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa anhu bihi qal, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin. Ini nas yang terdapat dalam kitab Sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Namun yang dinyatakan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad rahimahullahu taala sedikit berbeza. Barangkali mungkin dinaqalkan dengan barangkali kalau sanad Ibnu Majah tak silap ada disebutkan inda kulli salah, ataupun dalam sanad Imam Tirmizi disebutkan inda kulli salah. Tapi dalam Sahih Imam Bukhari sebut ma'a kulli salah. Wallahu alam, barangkali mungkin Syekh menulisnya dengan betul ma'a kulli salah, tetapi mungkin bila diserahkan kepada percetakan mungkin berlaku kesilapan pada peringkat percetakan dan sebagainya. Wallahu alam. Namun yang terdapat nas dalam kitab Sahih Bukhari ialah ma'a kulli salah.
Baik. Baik. Jadi itu sanad yang penuh. Jadi itu sanad yang penuh bagi sampai kepada hadis tentang laula an asyqa ala ummati, kalaulah. Sanad tadi daripada Abdullah bin Yusuf telah berkata bahawa telah mengkhabarkan kepada kami Imam Malik daripada Abi Zinad, daripada A'rash, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kalaulah tidak menyukarkan akan umat aku ataupun ke atas manusia, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak ketika mana hendak mengerjakan solat. Baik, itu nas ataupun matan hadis. Baik. Jadi kalau kita lihat balik pada contoh hadis tadi, hadis yang didatangkan contoh oleh Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu taala, maka lihat sanad tadi pada Imam Bukhari tadi mengambil daripada gurunya. Siapakah gurunya? Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf memang guru Imam Al-Bukhari. Baik, maka Imam Bukhari mendengar sendiri hadis ini daripada gurunya Abdullah bin Yusuf. Ittisalus sanad. Syarat yang pertama untuk disahihkan. Siapakah Abdullah bin Yusuf ini? Maka kita lihat terjemah dalam pendetilan profil perawi hadis ini, maka beliau seorang Imam Al-Hafiz. Abdullah Yusuf ini Syekh Al-Imam Al-Hafiz Al-Mutqin Abu Muhammad Ad-Dimashqi thumma Tunisi. Maka dia seorang hafiz yang mutqin, mana guru Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari dah adil, dhabit, maka gurunya juga seorang yang adil dan juga dhabit. Kemudian Abdullah bin Yusuf ini mengambil hadis daripada gurunya itu Malik. Siapakah dia Malik? Iaitu Syekhul Islam, Hujjatul Ummah, Imam Darul Hijrah. Iaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik, Imam Malik. Imam Malik, Imam mazhab Maliki, guru pada Imam juga Imam Al-Bukhari. Tadi Abdul Yusuf ialah sahib Muwatta juga, antara anak murid yang meriwayatkan kitab Muwatta Imam Malik. Baik. Kemudian Imam Malik tadi mengambil riwayat daripada Abi Zinad. Siapakah dia Abi Zinad? Abdullah bin Zakwan, Imam Al-Faqih, Al-Hafiz, Al-Mufti. Seorang imam yang faqih, yang hafiz dan juga mufti. Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Madani, dilaqab sebagai Abi Zinad. Juga seorang yang thiqah, adil dan juga dhabit. Yang mana Abi Zinad mengambil daripada gurunya Al-A'raj. Ini dipanggil sebagai Tariq Al-A'raj. Maka siapakah Al-A'raj? Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Al-Muqri Abu Dawud Abdul Rahman bin Hurmuz Al-Madani Al-A'raj. Dikenali sebagai Al-A'raj. Maka nama beliau ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Jadi beliau seorang yang hafiz Al-Hujjah. Maka Al-A'raj mengambil daripada gurunya, iaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abi Hurairah ini merupakan sahabat Nabi yang terkenal sebagai penghulu bagi para ahli sufah, antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang menghafaz dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi kesemua rantaian sanad tadi semuanya bersambung, meriwayatkan daripada perawi yang adil dan dhabit, sehingga penghujungnya. Dan hadis tadi tidak berlaku syadz, tidak bersalahan dengan pengriwayatan yang thiqat yang lain, yang lebih thiqah daripada pengriwayatan tadi. Sebab tadi memang semua adalah thiqah dah tadi. Dan juga tidak berlaku illah, maka hadis tadi menjadi hadis sahih, maka dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka itu huraian dan penggambaran mengenai tentang hadis sahih, sahih li zati. Baik, dibincangkan juga dalam perbahasan hadis sahih ini, disebut oleh para ulama, disebut Syekh Abdullah Sirajuddin juga dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah ini. Bila dibincangkan tentang juga hadis sahih ini, maka perlu diketahui bahawasanya di sana ada tingkatan-tingkatan martabat sahih ini. Ada martabat sahih, kedudukan sahih. Dan ia berbeza-beza mengikut sifat-sifat keadilan dan juga kedhabitan dan seumpamanya daripada syarat sahih tadi. Kalau kuat, duduk di tempat yang tinggi. Kurang sikit, kedudukan yang seterusnya.
Dia bergantung pada kedudukan. Baik. Jadi sebab itulah para ulama ada membahagikan martabat, kedudukan, tingkatan dalam hadis sahih ini. Maka di sana ada tujuh tingkatan, tujuh tangga, tujuh tingkatan hadis-hadis sahih ini. Maka tingkatan yang paling tinggi sekali darjat kesahihan hadis tersebut disebutkan oleh para ulama ialah mattafaqa asy-syaikhan. Apa-apa yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam mengeluarkan hadisnya, maka disebut sebagai muttafaqun alaih. Maka ini tingkatan darjat hadis sahih yang paling tinggi sekali. Dan para ulama menghuraikan kepada kita apa maksud muttafaqun alaih ini. Muttafaqun alaih ini ialah kata Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Mughith, yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan sebagai muttafaq alaih ini ialah apa-apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim yang mana matannya itu adalah daripada pengriwayatan seorang sahabat yang satu, sama, sahabat yang sama. Contoh daripada sahabat Abu Hurairah, maka Imam Bukhari riwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah hadis tersebut. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut, matannya juga daripada sahabat yang sama, itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka itu dipanggil sebagai muttafaqun alaih. Kedua-duanya mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab mereka berdua dan juga daripada sahabat yang sama, sahabat yang satu. Itu dipanggil sebagai muttafaqun alaih. Itu martabat yang paling tinggi bagi hadis sahih. Kemudian martabat yang kedua ialah man farada bihi al-Bukhari, iaitu hadis-hadis yang mana diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara bersendirian dalam kitabnya sahaja. Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab Sahih Muslim. Hanya Imam Bukhari saja yang mengeluarkan hadis sahih tersebut dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Ini sahih martabat yang kedua. Dan ada sahih martabat yang ketiga, ialah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim secara bersendirian dalam kitab sahihnya. Maksudnya Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab Sahih Bukhari, tapi Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab Sahih Muslim. Maka ini tingkatan darjat yang ketiga bagi hadis sahih. Tingkatan yang keempat kata para ulama ialah sahih alladhi jaa ala syartihima. Hadis sahih yang mana mengikut akan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan dalam kitab mereka berdua. Tapi para ulama mengeluarkan kitab itu, yang mana hadis itu adalah mengikut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Perawi-perawinya perawi yang diriwayatkan, perawinya itu perawi yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis itu tidak dikeluarkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maka ini tingkatan yang keempat, martabat yang keempat, hadis-hadis yang mengikut syarat Imam Bukhari dan juga Muslim. Baik, yang kelima, tingkatan sahih alladhi jaa ala syartil Bukhari, iaitu hadis sahih yang mana mengikut akan syarat-syarat Imam Al-Bukhari. Tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Tapi rijalnya rijal hadis sahih, rijalnya rijal Imam Bukhari. Rijalnya rijal Imam Bukhari, tapi hadis tersebut tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, maka juga hadis itu hadis yang sahih, tapi dia di martabat yang kelima. Martabat yang kelima. Dan martabat yang keenam ialah hadis sahih yang mana mengikut akan syarat Imam Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Memang syaratnya, mana hadisnya itu hadis mengikut rijal-rijal Sahih Muslim, tapi dia tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Itu hadis sahih yang tingkatan yang keenam, yang bawah. Tadi yang tinggi, yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam. Dan yang ketujuh, tingkatan hadis sahih yang ketujuh ialah sahih inda ghairihima. Hadis sahih yang mengikut akan syarat-syarat selain daripada Imam Bukhari dan juga Muslim, daripada para imam-imam yang mu'tabarin, yang mu'tabar, imam yang mu'tabar, dan tidak mengikut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim,
dan juga tidak mengikut salah satu syarat Imam Bukhari atau salah satu syarat Imam Muslim. Seperti syarat seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan hadis dalam musnad dia. Maka ada hadis yang sahih yang dalam musnad Imam Ahmad, tapi tak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan tidak mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Maka itu juga adalah hadis sahih yang tingkatan yang ke-7, yang bawah. Ataupun hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ashabus Sunan, ya, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Abu Dawud dalam kitab sunan-sunan mereka yang tidak mengikut syarat seperti Imam Bukhari dan Muslim ataupun salah seorang daripada mereka mengikut syarat mereka sendiri, syarat para imam-imam yang muktabar tadi sendiri, maka juga adalah hadis sahih, maka dia berada di tingkatan yang ke-7. Dan apa faedah dibuat tingkatan-tingkatan hadis sahih tadi? Ada 7 tingkatan darjat. Yang paling tinggi sekali muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dikeluarkan dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang paling rendah sekali ialah hadis sahih yang tidak mengikut syarat Imam Bukhari tapi mengikut syarat imam-imam yang muktabar seperti Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Khuzaimah dalam Sahih Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban dalam kitab Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, dan juga kitab Mustadrak ala Sahihain oleh Imam Hakim. Kan, maka hadis itu sahih mengikut syarat mereka, tapi ia berada tingkatan yang ke-7, yang lebih rendah. Maka faedahnya kata para ulama ialah dapat terzahir bila mana berlaku ta'arud, kalau berlaku percanggahan dalam pengriwayatan, dan nak mentarjihkan pengriwayatan tadi, maka didahulukan pengriwayatan yang lebih tinggi darjat kesahihannya tadi berbanding dengan darjat yang rendah tadi. Itu tujuan dibuat maratib sahih di sisi para ulama hadis. Baik. Seterusnya juga dibincangkan dalam perbahasan faedah berkaitan dengan juga tentang yang boleh diambil bila dibincangkan tentang soal hadis sahih ini, ialah bagaimana didahulukan Sahih Imam Al-Bukhari berbanding dengan kitab Sahih Imam Muslim. Dari segi kerajihan kekuatan riwayat Sahih Imam Bukhari berbanding dengan pengriwayatan dalam Sahih Imam Muslim. Yang mana para ulama mendahulukan, jumhur para ulama mengutamakan atau mendahulukan hadis-hadis Sahih Imam Bukhari berbanding dengan hadis Sahih Imam Muslim. Kenapa? Sebab sifat yang terdapat pada pengriwayatan hadis Sahih Imam Bukhari itu lebih kuat berbanding dengan sifat kesahihan yang terdapat dalam kitab Sahih Imam Muslim. Dan disebutkan oleh dalam kitab Durarul Bahiyah, Syarah Manzumah Baiquniyah ni juga oleh Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Kenapa didahulukan kitab Bukhari berbanding dengan kitab Muslim adalah disebabkan kitab Imam Bukhari ini lebih sahih berbanding dengan kitab hadis dalam kitab Sahih Muslim. Bukan kata kitab Sahih Muslim tak sahih, tapi kekuatan kesahihannya itu lebih kuat pada kitab pengriwayatan Sahih Imam Al-Bukhari, dan lebih banyak faedah berbanding dengan kitab Sahih Imam Muslim. Kenapa? Sebab Imam Bukhari ini mensyaratkan dalam kesahihan pengriwayatan hadis sahih dan riwayat Sahih Bukhari ini, mesti syarat sahihnya ialah perawi mesti luqi, mesti perawi itu bertemu dengan gurunya, berlakunya al-luqi. Al-luqi ini pertemuan antara perawi dengan gurunya, memang bertemu walaupun sekali. Syarat wajib mesti perawi bertemu dengan gurunya. Adapun Imam Muslim hanya memadai perawi itu sezaman dengan gurunya, sezaman bil muasarah, sezaman dengan gurunya, dan imkan al-luqi, dan ada kemungkinan boleh bertemu. Misalnya dia hidup sezaman dengan gurunya, dan mungkin dia duduk di tempat yang berdekatan, yang hampir sama, duduk di Syam, duduk di Mesir, perawi itu pun duduk di Mesir, gurunya pun duduk di Mesir, di Qairah dia pun di Qairah, kemungkinan ada kemungkinan anak murid ini bertemu dengan gurunya. Maka itu syarat Imam Muslim, agak longgar sedikit
syarat dalam pertemuan itu. Tetapi Imam Bukhari ketat, mesti perawi itu bertemu dengan gurunya, luqi. Dan juga kelebihan Sahih Imam Bukhari ini dari segi rijal-rijal, perawi-perawi yang dikritik dalam Sahih Imam Bukhari ini adalah lebih sedikit berbanding dengan perawi-perawi yang dikritik dalam dalam kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari sedikit saja banding dengan Imam Muslim. Ini sedikit dari segi perawi-perawi yang dikritik oleh para ulama. Dan perawi-perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu pula ialah guru pada Imam Bukhari sendiri. Yang Imam Bukhari bertemu dengan gurunya. Maka yang dikritik akan perawi yang kata mungkin dia ni tak dhabit ke kurang dhabit sikit, ataupun berlakunya ikhtilat dan sebagainya. Maka yang dikritik itu ialah guru pada Imam Bukhari. Imam Bukhari bertemu dengan gurunya dan membuat uji kaji. Memastikan yang gurunya ini memang guru yang dhabit, yang hafiz, yang thiqah. Maka sudah tentulah Imam Bukhari mengenali akan gurunya. Adapun rijal-rijal yang dikritik dalam Sahih Imam Muslim itu ialah perawi-perawi yang mutaqaddimin, yang berada jauh sanadnya daripada Imam Muslim. Jadi sebab itulah kekuatan hadis-hadis Sahih Imam Bukhari itu lebih kuat berbanding dengan hadis-hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Bahkan juga sepakat para ulama bahawa Imam Bukhari itu lebih mulia ataupun lebih hebat daripada Imam Muslim. Tentulah sebab Imam Bukhari adalah guru kepada Imam Muslim. Imam Muslim adalah anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Sehingga kan Imam Daraqutni mengungkapkan suatu ucapan, laulal Bukhariyu lama raha muslimun wala jaa. Kalau tidak disebabkan Imam Bukhari, maka tidaklah pergi dan datanglah Imam Muslim ini. Takkan ada Imam Muslim ini. Jadi kewujudan Imam Muslim itu adalah disebabkan diasuh oleh Imam Bukhari yang mengajar Imam Muslim dalam pengriwayatan hadis-hadis sahih. Baik. Itu perbahasan tentang didahulukan pengriwayatan hadis sahih Imam Bukhari berbanding dengan hadis-hadis sahih Muslim. Ya, kejap. Baik. Ini panjang nak bincang detail perkara ini. Nanti mungkin dalam pengajian yang seterusnya, ada tingkatan-tingkatan yang seterusnya mungkin akan ditingkatkan lagi perbahasan-perbahasannya. Jadi dalam bab mengaji kitab Manzumah Al-Quran ini memadai kita dapat mengetahui gambaran umum berkenaan dengan perkara perbahasan tentang hadis sahih ini. Baik. Dan juga kalau dibincangkan tentang bilangan hadis-hadis dalam sahih dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, di sana terdapat perbezaan pendapat para ulama tentang bilangan-bilangan hadis dalam sahih Bukhari dan juga bilangan hadis dalam sahih Imam Muslim. Dan disebutkan itu Imam Ibn Salah menyebutkan bahawa bilangan dalam kitab Ulumul Hadis, kitab Ibn Salah menyebutkan bahawa bilangan hadis-hadis sahih Imam Bukhari ada 7,275 hadis secara muqarrar, yang mukarrar, yang berulang-ulang. Kalau tak berulang-ulang lebih kurang 4,000 hadis. Dan Imam Nawawi mengikut akan pendapat Ibn Salah ini dalam kitabnya At-Taqrib, dan juga Imam Al-Hafiz Ibn Kathir juga dalam kitab Ikhtisar Ulumul Hadis juga menakalkan jumlah yang sama, maknanya 7,275 hadis yang berulang-ulang. Kalau tak ulang-ulang ada 4,000 hadis. Namun kata Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala, beliau menakalkan pandangan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam muqaddimah Fathul Bari, Hadis Sari, muqaddimah kitab Fathul Bari. Maka Imam Ibn Hajar telah meneliti akan bilangan hadis dalam Sahih Imam Bukhari, mengatakan bahawa hadis-hadis dalam kitab Sahih Imam Bukhari ini yang musnadah, hadis-hadis yang musnadah, yang bersambung sanadnya, yang muttasil, yang bersambung sanadnya ini, yang tidak berulang-ulang, ada lebih kurang 2,602 hadis. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani
rahimahullahu ta'ala. Dan jumlah hadis yang berulang-ulang yang tak termasuk hadis mu'allaq, hadis yang diriwayatkan secara ta'liq, secara mu'allaq, dan tak termasuk mutaba'at, ada lebih kurang 7,397. Ni kalau campur berulang-ulang, tak termasuk hadis mu'allaq, tak termasuk mutaba'at. Ada 7,397 hadis. Dan jumlah hadis kalau terhimpun pada, termasuk sekali hadis mu'allaq, hadis mu'allaq ada lebih kurang 341 hadis. Maka keseluruhan hadis yang berulang-ulang ini ialah sebanyak, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, sebanyak 9,082 hadis. Masya Allah, banyak. Bahkan juga Al-Ustaz Al-Muhaqqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi juga telah membuat dalam tahqiq Sahih Imam Bukhari ini, maka beliau meletakkan nombor pada hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari ini, maka yang berulang-ulang itu, maka jumlahnya ialah sebanyak 7,563 hadis. Jadi ada berbeza-beza lah pandangan tadi terhadap bilangan hadis dalam Sahih Imam Bukhari. Nak katanya banyak lah. Ada yang dapat yang mengatakan secara umumnya dalam 7,000 hadis yang berulang-ulang. Kalau diteliti penilaian dibuat oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, termasuk hadis mu'allaq pada mungkin pada terjemah bab hadis tersebut, dan yang terdapat pada mutabi'at, hadis yang dalam yang diselepas sanad yang asal ataupun nas yang utama dalam hadis bab tersebut, maka dicampur dengan hadis yang mutabi'at ini, maka keseluruhannya ada lebih kurang 9,000 hadis Nabi SAW yang berulang-ulang. Maka jumlah yang besar dalam hadis-hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Itu pun Imam Bukhari kata, aku meninggalkan juga hadis sahih yang lain yang banyak. Sebab beliau menghafaz 300,000 hadis yang masmu'ah. 300,000 hadis. Maka beliau muatkan lebih kurang 7,000 ataupun 9,000 hadis tadi. Dan bilangan hadis dalam Sahih Imam Muslim yang berulang-ulang, kata para ulama, lebih kurang hadis Sahih Muslim yang tidak berulang-ulang lebih kurang 4,000 hadis. Kalau berkata Imam Iraqi, hadis-hadis yang berulang-ulang dalam Sahih Imam Muslim ini lebih banyak berbanding dengan hadis Sahih Imam Bukhari. Kerana Imam Muslim dia datang banyak turuk. Sebab para ulama hadis, setiap turuk hadis yang berbeza walaupun matannya sama, maka dia dianggap sebagai hadis yang lain. Maka dia boleh dibuat bilangan yang seterusnya. Sebab tu para ulama sebut, kata guru kami sedemikian. Sebab itulah bila sebut para ulama menghafal 300,000 hadis, kemungkinan mungkin matannya itu tidaklah sampai 300,000 hadis, tetapi turuk yang banyak sehingga menyebabkan dia menjadi 300,000 hadis. Maka mungkin matan hadis yang sama, tapi ada 10 turuk hadis, maka dianggap 10 hadis. Dianggap 10 hadis. Maka ada 10 hadis walaupun matan yang sama, tapi turuk yang berbeza. Ada 10 turuk, maka 10 hadis dianggap ada 10 hadis. Jadi sebab itulah kata Imam Iraqi, kalau Sahih Muslim ini nak dikira hadisnya, maka hadis yang berulang-ulang itu lebih banyak berbanding dengan hadis Sahih Imam Bukhari, sebab Imam Muslim mendatangkan banyak turuk-turuk hadis bagi matan yang hampir sama. Jadi kata beliau, waqad ra'aitu, aku telah melihat, an Abil Fadl Ahmad bin Salamah annahu 12,000, ada 12,000 hadis. Kalau nak dibilangkan dari sudut turuk-turuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim, dan disebut oleh Al-Imam Al-Mayanaji, ada lebih kurang 8,000 hadis. Ada 8,000 hadis yang berulang-ulang. Wallahu alam, berapa yang betul wallahu alam, tapi nak katanya banyaklah hadis dalam Sahih Imam Muslim. Demikian juga dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Bahkan Syekh Al-Ustaz Muhaqqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, beliau meletakkan nombor-nombor dalam tahqiq Sahih Muslim ini, maka hadis-hadis Muslim tanpa berulang-ulang lebih kurang ada 3,000
33 hadis, 3033 hadis yang tidak berulang-ulang. Dan kata Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala, maka ketika beliau mengarang kitab Al-Wasit ini, beliau menjelaskan kalaulah boleh dibuat usaha yang sama seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang mengira jumlah bilangan hadis-hadis dalam Sahih Imam Bukhari, maka dibuat benda yang sama pada Sahih Imam Muslim, maka alangkah baiknya kalau ada para ulama, para ilmuwan yang dapat berbuat sedemikian. Wallahu alam, adakah di sana sudah ada usaha-usaha yang dibuat dalam menghitung jumlah bilangan hadis sahih dalam Sahih Imam Muslim. Baik. Jadi itu sedikit dah 10.48. Jadi apa hukum hadis sahih dari segi penghujahan? Last sebelum kita tangguhkan. Sepakat para ulama mengatakan bahawa hadis sahih menjadi hujjah pada perbahasan hukum hakam syarak. Sama ada dalam bab perkara ibadat, dalam bab muamalat dan seumpamanya. Dan wajib beramal dengan hadis-hadis sahih. Wajib beramal dengan hadis-hadis sahih. Dan berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nukhbah Al-Fikar, kitab mustalah hadis yang diringkaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, menyebut innal ulama'a muttafaquna ala wujubil amal bikulli ma sahha walau lam yukharrijhu asy-syaikhan. Sesungguhnya para ulama bersepakat bahawa wajib beramal dengan setiap apa-apa hadis sahih sekalipun tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi mungkin hadis itu sahih tapi dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, maka wajib beramal dengan hadis-hadis sahih ini. Dan demikian juga kata Syekh Abdullah Sirajuddin, maka juga dijadikan sebagai hujah dalam perbahasan akidah, aqaid ad-diniyah, sekiranya ia mendatangkan hadis sahih ini mendatangkan yafidu al-qat'i, mendatangkan hukum yang qat'i, iaitu sampai ke had mutawatir. Ada hadis sahih yang mutawatir, maka ia mendatangkan qat'i, maka wajib menjadikan dia sebagai hujah dalam bab akidah. Sebenarnya dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab usul. Baik, kita berhenti sekat itu dahulu. Nanti kita akan sambung lagi, ada beberapa sedikit lagi perbahasan dalam hadis sahih ini sebelum kita masuk kepada perbahasan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis hasan. Sebelum kita masuk ke tajuk baru, hadis-hadis hasan, ada sedikit lagi beberapa perbahasan penting yang perlu kita tahu tentang hadis-hadis sahih ini, insya-Allah. Berhenti sekat ini, kita akan sambung akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada soalan? Tak ada soalan. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Mohon maaf atas sebarang kekurangan, kesilapan. Naktafi bihadzal qadr. Marilah sama-sama kita akhiri tangguh pengajian kita, perkongsian ilmu kita dengan sesama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.